Biasa. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun, beriktikaf, dan bersama-sama kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun kita datang ke sini ni, kita dapat untung banyak. Yang pertama, terdapat sembahyang berjamaah. Yang kedua, terdapat iktikaf. Yang ketiga, terdapat mendengar syarahan. Yang kelima, kita dapat salam sejahtera dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila penceramah beri salam, Assalamualaikum, salamun qaulan min rabbir rahim. Perkataan salam itu dari Allah. Kemudian kita lihat yang kedua, mendapat rahmat dari Allah. Pasal penceramah akan Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga, barakah. Barakah tu tiga dah dapat. Berapa dapat? Tiga dan lebih. Itu dah untung. Kalau penceramah satu, pengusi satu lagi, salam lagi, rahmat lagi, keberkatan ni tiga. Itu sebabnya Luqmanul Hakim berpesan, wahai anakku, apabila engkau mendapati mana-mana majlis yang ada menyebut nama Allah, kau singgahlah. Kalau rahmat turun, engkau pun boleh turun sama. Tetapi mana-mana majlis yang tidak ada menyebut nama Allah, jangan kau singgah. Kalau kau musibat turun, kau pun boleh tumpang sama. Jadi pesan lagi pada anaknya, wahai anakku, apabila engkau mendengar mana-mana ada kelas pengajian, engkau duduklah. Kalau engkau ada ilmu, bertambah ilmu. Dan kalau engkau tak ada ilmu, kau akan dapat ilmu. Banyak mana dapatlah. Banyak pahala, banyak keberkatan, banyak kesejahteraan. Itu sebabnya kita ni cuba amalkan. Allahumma aminni ya salam ya mu'min. Allahumma aminni ya salam ya mu'min. InsyaAllah selamat. Kawan saya pilot kapal terbang, huruf hara dah dalam udara tu, huruf hara dia amalkan. Allahumma amini ya mu'min ya salam ya mu'min. Selamat kapal terbang, selamat. Nah, sebesarnya tuan cuba amalkan. Allahumma amini ya salam ya mu'min. Wahai Tuhanku, amankanlah aku, wahai Tuhan yang beri keamanan dan beri keselamatan. Kena aman Islam lah.
Jangan kelang kabut baru nak beramal, tak ada dia. Hari-hari amal 10 kali sehari. Allahumma amini ya salam ya mu'min. Di samping tuan amalkan ya Allah ya Allah ya Allah 100 kali sehari. Ya Allah ya Allah ya Allah 100 kali hari-hari ini. Sekiranya apa-apa musibat nak datang, ya Allah, musibat itu akan tak jadi musibat, insya-Allah. Ya, saya ijazahkan tuan, ya Allah ya Allah ya Allah 100 kali sehari tiap hari. Cukup dah tu, boleh balik. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai mati, sampai kedatangan mati. Sembahlah Tuhanmu, beribadatlah, dekatkanlah diri kepada Allah sehingga mati. Maksudnya sebelum mati kita tetap beramal. Jangan tunggu dah sakit baru beramal. Tak. Sehat beramal terus. Jangan tunggu masa kita dah tak sihat baru nak menyebut Allah. Biasalah. Kadang-kadang bila sakit, teruk sangat, barulah ya Allah, 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 Allah. Nak mati lah tu. Tetapi sebaik-baiknya, sebabnya dipesankan mengaji sejak dari buayan sampai liang lahat, beramal dari sejak kita mula cerdik sampai mati. Bukan balik itu wajib start. Jangan tu sebabnya kita lihat sejarah, ada satu kapal belayar sampai sebuah pulau. Kapten kapal kata tuan turun ke pulau ini, ambillah kayu api ke, air ke, buah-buahan ke, makanan dah siap masa naik kapal. Turun ke semua turun sampai masa tepat masa yang telah diperintahkan, naiklah penumpang-penumpang tadi. Setengah-setengah penumpang naik leka, tengok burung, tengok sungai. Lambat masuk kapal sudah pukul 3. Dapatlah kelas 3. Ada golongan yang tak peduli kapal, peduli yang di kapal tu, kapal pun belayar, tinggallah dia di pulau itu. Misalnya, begitulah kita ada yang beramal sejak muda, ada yang dah tua baru nak beramal, ada yang tak beramal langsung, tinggallah dia dalam keadaan sesal yang tak berkesudahan. Gitulah kita. Ada golongan-golongan yang balik lagi sudah beramal. Sebabnya barang siapa yang beramal sejak muda lagi, maka dia akan letakkan dia di bawah tiang arash, di padang mahsyar yang panas terik itu, duduk di bawah itu, selamat. Kita kalau sekiranya kita beramal dah lewat, masih ada peluang lagi, iaitu peluangnya apa? Bersedekah tanpa ingat-ingat lagi, beramal di waktu malam. Kalau ada orang buat mengajak maksiat, tolak. Aku takutkan kepada Allah. Begitulah perjalanan hidup kita sekarang. Masa terlalu singkat. La taqumu sa'ah hatta yataqarrab az-zaman. Tak berlaku kiamat melainkan masa rasa pendek. Pendek macam mana? Setahun
rasa sebulan, rasa seminggu, rasa satu hari rasa 1 jam, sejam rasa seperti hidup api, sampai 1 jam. Perasaan kita setahun tetap setahun, masa rasa pendek pasal dunia nak kiamat, kita seleka dengan dunia. Tu sebab kita tengok, kalau sekiranya kita beramal, rasa lama rasanya. Tetapi kalau bermain sekejap aja, tengok televisyen, tengok wrestling, sekejap aja. Tetapi kalau dengar ceramah, rasa lama. Kalau saya ceramah malam ni 4 jam, macam mana agak-agak? Tangguh tunggu? Tak tangguh. Corang balik. Tapi kalau adalah pelakon-pelakon datang, penyanyi datang, sekejap je rasanya. Pasal maksiat itu terasa sekejap. Tu akhir zaman. Contoh senang aja, bulan puasa, bila kita puasa, tunggu balik rumah pukul 5 dah, duduk lagi, tanya orang rumah pukul berapa dah, 1 minit, seminit je. Pasal hubungan kita dengan Allah Ta'ala tu rapat, masa terlalu lambat. Tetapi kalau benda-benda yang mengkekan, sekejap saja. Cuba kita baca Quran, tengok jam 8 seminit, baca tengok ni 2 minit, sekejap. Begitulah sekarang ni. Itu sebabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan, sesungguhnya Allah sembunyikan 5 dalam 5. Yang pertama, Allah sembunyikan kemurkaannya pada suatu maksiat. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, dibimbangkan itulah penyebab Allah murka pada kita. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, dibimbangkan itulah penyebab Allah murka kepada kita. Jangan kata tak apa, kita bertobatlah. Kita bimbang, memang Allah Ta'ala akan terima taubat kita, tetapi dibimbangkan kalau kita berbuat maksiat tiba-tiba mati, macam mana agak-agak? Bagaimana agak-agak? Barulah menyesal. Tak dapat kita elak kematian itu. Kematian itu datang mengejut. Orang waktu pejamkan mata, bimbang tak sempat nak celik mata, maksiat datang, kematian itu datang. Waktu pejam mata, bimbang sempat nak celik, kematian datang menyerang. Terus syair Arab kata apa? Kam min sahihin mata min ghairi ilm, wa kam min saqimin syahina min ad-dahr. Berapa ramai orang sihat tiba-tiba mati tak perasan. Beramai orang sakit di atas katil maut tak mati-mati. Kita melawat orang mati, orang sakit di hospital, melawat. Berkau pakcik, entahlah aku nak mati rasanya. Makan pun aku tak larat, minum aku tak larat, tidur pun aku tak larat. Kita kata tak lama bantuan, kita kata kita pun balik, singgahlah ke pasar malam, beli kuih buah Melaka, kita makan tercekik, kita mati dulu. Baru
tahu. Aku ingat dia mati dulu, aku mati dulu pun. Itu mati tak dapat dijangka. Mati berada di antara pejam dan celik. Waktu pejam tu memang tak sempat nak celik, waktu celik mati memang tak sempat nak pejam. Mati di antara itu je. Tu nafas kita ada 3. Nafas tadi, nafas akan datang, nafas sekarang. Nafas sekarang lah kita punya. Akan datang belum tahu. Yang lepas sudah lepas. Nafas kita sekarang lah. Kalau tak digunakan nafas sekarang ini, belum tahu sekejap lagi dapat ibadat atau tidak. Maka tak ada masa lagi kita untuk senang-senang memikirkan mati itu berada di antara pejam dan celik. Mati berada di antara nafas tarik dan turun dan naik. Begitu. Begitu. Fikirkan tentu. Itu yang pertama. Yang kedua, buatlah ibadat walau kecil sekalipun. Mudah-mudahan itulah menyebabkan Allah redha kepada kita. Yang pertama tadi, jangan buat maksiat. Yang kedua, buatlah ibadat walau kecil sekalipun. Mudah-mudahan itu penyebab Allah redha kepada kita. Apa tanda Allah redha kepada kita? Mudah nak buat ibadat, mudah nak menambah ibadat. Tak tahu kita apakah masa yang ada diperuntukkan kepada kita itu kita boleh gunakan atau tidak. Tengok masa kita tak ada. Masa cukup singkat. Sebabnya sekarang ni dunia sudah macam-macam. Kaabah pun orang nak tembak dah. Kaabah pun dah nak dekat kiamat sangat-sangat dah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah sembunyikan waktu ajal kita tak tahu bila. Dan nasib baik pula kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasal apa? Umur kita itu cukup 60. Amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku 60 hingga 70. Itu aja. Makna umur kita sekarang kalau 69, lagi setahun saja lagi. Kalau 69 tahun 6 bulan, 6 bulan lagi. Kalau 69 tahun 11 bulan, sebulan lagi. Nasib baik kita jadi umat Muhammad, umurnya itu je. Kalau umat zaman dulu 1000 tahun, 800 tahun, 700 tahun, bagaimana agak? Sekiranya umur kita 1000 tahun, bagaimana agak? Kerajaan pun pening, nak bayar pencen lama sangat. Kerajaan pun pening. Bukan kerjaan ni, anak cucu cik kita pun pening. Tengok datuk dia tak mati-mati orang tua ni. Masa yang Tuhan bagi 60 tahun jangan dikosongkan, mesti beramal. Tak ada masa nak berlengah-lengah, tak ada masa nak buang-buang, tak ada. Sebabnya kita mesti ada 4 perkara yang penting. Pertama, solat, baca Quran, zikir dan sedekah. 4 basic. Yang pertama, solat. Solat fardu, jangan tinggal. Yang kedua, sembahyang sunat rawatib, jangan tinggal. Pahala banyak. Kalau sembahyang lepas maghrib saja pun Allah ampunkan dosa kita 20 tahun. Allah ampunkan dosa kita 20 tahun sembahyang sunat lepas maghrib. Kan Tuhan sayang kita. Tuhan sayang kita sebenarnya. Sembahyang sunat sebelum subuh, rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat fajar lebih baik dari dunia dan isi kandungannya. Kan banyak pahala. Tuhan bagi pahala banyak. Pasal Tuhan nak bagi kita masuk surga juga sebenarnya. Allah Ta'ala memang nak suruh kita masuk surga juga. Itu sebabnya Allah Ta'ala bagi pahala banyak. Itu kita bayangkan. Kalau semayang seorang, 1 pahala.
Dua orang 27. Sembahyang sunat tak bersugi 1 pahala, bersugi 70 pahala. Nampak tak? Faman apa? Fa amma man taqul mawazinuhu fi ishtiradiyah. Barang siapa berat timbangan amalannya, maka dia akan hidup senang lenang. Kita kan pahala banyak. Sembahyang di Mekah 100,000 satu waktu, 5 waktu 500,000, 2 hari 1,000,000. Kita buat dosa sikit pun sikit je. Itu sebabnya barang siapa buat dosa satu, barang siapa buat baik 70 kali ganda. Nah, kita tak masuk surga juga, salah kita lah tu. Kalau bujang semayang 1 pahala, kalau kahwin 70, kalau kahwin 2 140. Orang lelaki suka dah dengar, orang perempuan menyampah aku dah. Nampak? Nak ceritanya begitu pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, nak bagi kita masuk surga juga. Itu sebabnya masuk surga besok ni 1/100,000. Itu pun pahala banyak. Kita tak nak rampas pahala yang banyak-banyak. Macam ngaku masuk neraka, kita salah, kita yang buat silap. Itu saya kata ajal tak tentu, maka ajal bila-bila, jangan tunggu ajal. Itu sebabnya pesankan irtanim khamsan qabla khamsin tu, rampas 5 sebelum 5, hidup sebelum mati, sihat sebelum sakit, kaya sebelum sempit, lapang sebelum sempit. Itu jangan tunggu, jangan dah sakit besok. Itu sebabnya pesankan orang muda beramal dari sekarang, jangan tunggu tua. Kalau dia kata kalau muda-muda tak beramal, dia cepat mati. Tetapi kalau mati awal, muda-muda dah tak beramal, 2 kali rugi. Yang pertama rugi pasal tak beramal, mati lagi rugi. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Dunia tak dapat nanti, akhirat tak dapat kerana pahala tak ada. Barulah menyesal di padang mahsyar, menyesallah di alam kubur. Tidak ada apa gunanya, tidak ada apa guna erti menyesal. Sekarang tuan-tuan mesti beramal. Yang pertama solat, yang kedua solat rawatib, yang ketiga sembahyang malam. Sembahyang malam ni yang payah nak bangun tu. Sebenarnya barang siapa yang sembahyang malam, maka kuburnya seperti matahari baru terbit terang benderang. Saya pesankan tuan-tuan, bangunlah di waktu malam, solatlah sekurang-kurang 2 rakaat. Barang siapa yang sembahyang sunat tahajud 2 rakaat malam, maka kuburnya terang benderang seperti matahari baru terbit. Jangan tangguh lagi, bangun malam. Memang payah nak bangun, bangun tumbang, payah. Tapi bayangkan besok kita mati dalam kubur, orang tanam gelap waktu malam, dalam kubur 2 kali gelap. Kubur gelap dah, kita gelap dan dunia gelap, lambun bagaimana kubur. Tetapi kalau kubur kita malam, di waktu malam, kubur terang benderang. Jangan fikirkan mengantuk, fikir tak larat, nak fikir pasal begini. Kalaulah sekiranya kita tengah-tengah tidur, orang ketuk pintu, Assalamualaikum, ada apa ni? Orang tidur bising, tak tidur menyibuk aja. Nak hantar duit 10,000, 10,000 mempat kita bangun, ngantuk bangun.
Bagaimana dikubur besok? Kubur pun segan nak menyimpit kita. Kita dah kubur dihimpit di kubur tu, ranak tulang-tulang. Kalau kita orang yang buat maksiat, bayang. Tu sebesarkan tuan-tuan, semayang tahajud malam. Tatajafa junubuhum an madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka ringgangkan lambung mereka dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, berdoa kepada Tuhan kerana takutkan azabnya dan tamakkan pahalanya dan menapakahkan rezeki yang terima. Jangan sangka tuan-tuan, bangun waktu malam pukul 3 pun tak apa, pukul 4 pun tak penuh tak apa. Sekarang dah 5 lebih, subuh dah masuk, kita semayang lah pukul 5. Sebesar kalau boleh tak boleh tak tahulah. Semayang wuduk 2 rakaat, taubat 2 rakaat, tahajud 12 rakaat, tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat. Saya ulang lagi sekali. Bangun pagi-pagi, bangun pukul 5, pukul 4 bangun, mandi, bersihkan badan, nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila al-Yawbasi Nabi menangis-nangis, basah janggutnya. Kita basah je janggut, basah